Kurang. Terima kasih Tan Sri Ketua. Sebagai pengucap yang mungkin antara yang terakhir, saya bangkit untuk hanya mengutarakan beberapa perkara yang perlu saya sebutkan. Pertamanya, Tan Sri Ketua, Rang Undang-Undang Pindaan, ya, Akta Profession Undang-Undang tahun 1976 ini, ya, pada keseluruhannya, pada pengamatan saya hanyalah untuk membawa satu ataupun memasukkan satu bahagian, ya, 4A itu, khususnya dengan tujuan untuk memajukan hub kewangan Islam, ya, Malaysia sebagai hub kewangan Islam antarabangsa, ya, dan untuk mengembangkan kerja kepakaran dan fokusan profesion undang-undang. Atas itu juga, ya, saya memerhatikan keduanya majlis peguam, ya, yang sangat berpengaruh dalam lanskap politik Malaysia ini, khususnya di sudut perundangan. Sebenarnya tidak ada pindaan-pindaan besar yang pernah berlaku, ya, dalam sejarah pindaan perbahasan di Dewan ini, kecuali inilah saya kira antara yang pertama. Dan justru kerana itu, ya, kita dapati bahawa peruntukan kuasa yang diberikan kepada majlis peguam yang menyusun dan menyeliatur seluruh kegiatan peguam yang berdaftar dengan Malaysian Bar, ya, adalah sangat besar dalam pindaan ini. Dan saya juga memerhatikan betapa pada waktu yang sama ahli-ahli yang berhormat di sebelah sana, apabila merakamkan kecaman dan kritikan itu, ianya berlawan langsung dengan semangat untuk memperdayakan atau mendayakan, ya, saya tak kurang suka menggunakan memperkasakan, mendayakan majlis peguam ini, kerana pertikaian-pertikaian yang dibangkitkan, khususnya yang terbitan daripada Bersih 3 dan sebagainya. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam nada itu juga, ya, dibangkitkan khasnya oleh seorang menteri, ya, di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal-hal undang-undang ini, lontarannya ataupun gesaannya, usulnya tentang penubuhan Law Academy itu dengan izin, ya, yang pada ingatan saya telah pun dibangkitkan untuk kali ketiganya, ya, 1996, 2002, dan ketika selepas daripada segala peristiwa yang melatar belakangi peristiwa 28 April yang lalu dalam himpunan aman Bersih 3 di dataran Merdeka, timbul sekali lagi, ya, ucapan dan usul untuk menubuhkan kembali Law Academy ini dengan izin. Tan Sri Yang Di-Pertua, pada amatan saya yang mahukan segala yang baik untuk negara ini, ya, saya berani mengatakan bahawa di sana wujud, ya, rasional dan kemunasabahannya untuk perkara ini dimajukan dan disokong, selama ia adalah untuk, ya, memenuhi kehendak yang merupakan mungkin juga satu lompang, ya, dari sudutnya membawa memajukan lagi dan memperkayakan lagi, khasnya di segi penyelidikan, ya, yang kata-katanya boleh saya bayangkan keanggotaan Law Academy ini adalah di kalangan pemikir-pemikir ataupun di kalangan para akademiks yang dalam dunia akademia, khususnya di bidang perundangan, yang mungkin tidak praktis, ya, tidak menjadi practitioner, legal practitioner, ya, tetapi mempunyai keupayaan, ya, penyelidikan dan penukulan dalam bidang ini. Lalu sama ada mereka dan juga bekas-bekas, ya, hakim, ya, dan individu-individu, kalau boleh kita sebutkan sebagai great legal minds, ya, yang boleh kita himpunkan dalam Law Academy ini untuk memberi pandangan-pandangan second or third opinion dalam hal-hal yang agak spesifik dan mempunyai ekspertis yang tertentu. Tentunya ia membawa satu yang baik dari sudut amalan perundangan di negara ini,
dan sangat sangat wajar dimajukan. Selama ia tidak mengambil alih apa yang sudah pun jelas menjadi peruntukan bidang kuasa majlis peguam ataupun bar council yang termaktub dan enshrine dengan izin dalam perlembagaan dalam seksyen 42 1A di mana kalau kita perhatikan, kalau dengan izin saya sebutkan, bidang tugasnya majlis peguam ini adalah to uphold the cause of justice, uninfluenced by fear of favor dan seterusnya. Lalu dengan itu saya sebagai pribadi mewakili kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat merasakan itu adalah baik dan punya kemunasabahannya. Cumanya untuk dijadikan ia itu punya juga kuasa seperti mana majlis peguam, saya kira Tan Sri juga bersetuju bahawa ianya satu yang sifatnya, kalau boleh saya sebutkan dengan izin, ada sinister motifnya, ada malafidenya, ada yang boleh kita tanggapi dan ditanggapi umum dan khususnya oleh mereka yang mengamal bidang ini sebagai satu subversion, dengan izin, satu yang sifatnya mau sabotage apa yang merupakan satu institusi kritikal dalam institusi penting dalam negara kita yang saya sebutkan tadi, yang mengawal selia segala amalan peguam di negara ini yang berdaftar dengan The Bar Malaysia, Malaysian Bar. Jadi itu pertama yang saya mau sebutkan, dan telah dibangkitkan oleh sahabat saya daripada selayang sebentar tadi, dalam nafasnya, dalam tujuannya, apa yang dikatakan sebagai menangani cabaran global, khasnya dalam cross border perdagangan dan cross border transaction, amat menasabah, dan kita tidak dapat lari daripada tekanan dan tuntutan WTA dan WTO dan GATS dan sebagainya. Namun saya juga mengikuti ataupun menyokong pandangan-pandangan kawan-kawan sama ada daripada sebelah sini maupun sebelah sana, bahawa perlu diperhatikan dengan izin, there must be observed satu pendekatan yang sifatnya restrain ataupun a restrain liberalization, kerana jelasnya mudah kalau boleh kita simpulkan, bukan hanya kerana kita tidak ada kepakaran, itu satu kenyataan, khususnya dalam bidang-bidang yang tertentu. Namun lebih penting daripada itu adalah kalau boleh saya sebutkan dengan izin, this neoliberal, neocons, pendekatan yang mau semuanya terbuka dan terdedah, tetapi pada akhirnya meninggalkan kesan mudarat itu yang sukar untuk dikawal. Jadi oleh kerana itu, mengapa tidak kita tentukan dalam rang undang-undang ini perkara yang jelas disebutkan sebagai areas of expertise, yang sekaligus membawa dengan kita membuka pendekatan-pendekatan yang disebutkan di sini yang saya kira baik, sama ada pendekatan itu bersifat perkongsian antara bangsa, permaguaman asing berkelayakan, dan juga penggunaan peguam asing oleh firma guaman Malaysia. Itu tiga pendekatan yang saya perhatikan sebagai mekanik ataupun modus operandainya yang saya kira wajar. Namun untuk sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Kuala Selangor. Kuala Selangor ada menyebut mengenai hasrat pindahan ini adalah untuk membolehkan peguam asing datang kerana Malaysia mempunyai beberapa kekurangan kepakaran tertentu yang tidak beliau sebutkan. Kalau kita melihat kepada hasrat asal pindahan ini adalah untuk menjadikan Malaysia ni hub kewangan Islam antarabangsa, apakah ini bermaksud bidang yang amat kurang dikuasai oleh peguam-peguam kita ialah dalam hal ehwal kewangan Islam antarabangsa, yang menyebabkan pemodal-pemodal asing, contohnya daripada kawasan Timur Tengah, negara-negara Arab, yang tentunya cenderung ke arah perkhidmatan keuangan dan juga urusan perniagaan Islam ini, mendapati susah untuk datang ke Malaysia.
Tetapi adakah pindaan ini Kuala Selangor sesuai untuk menangani isu kelemahan ini, atau kita di Malaysia harus memberikan tumpuan kepada urusan menghasilkan peguam-peguam yang mahir di dalam bidang-bidang keuangan Islam ataupun keuangan Islam antarabangsa ini, ya? Itu lebih fokus, dan kita boleh menghasilkan bukan sekadar peguam yang mahir, kita juga boleh mengeksport peguam-peguam kita ke negara-negara lain. Tetapi meminda undang-undang Akta ini dengan tujuan untuk membolehkan kita bersaing, saya rasa mengakui bahawa kita mempunyai kelemahan dalam program melatih, mendidik dan juga mengeluarkan pakar-pakar khususnya dalam bidang keuangan Islam antarabangsa. Apa pandangan Kuala Selangor? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Kubang Krian. Maaf, Kuala Krai. Yang saya kira soalan itu cukup baik, kerana akan juga saya ulas sebentar nanti, ya, betapa perkara ini perlu diperhatikan. Cumanya saya punya sikap yang lebih positif, ya, melihatkan kepada pendekatannya tidak semestinya mutually exclusive ataupun dua pendekatan yang diambil dalam waktu yang berbeza, ataupun dia diambil dalam bentuknya sequential. Dah dapat ini baru dah dapat A, baru dah ambil B, ataupun dapat satu baru dapat ke langkah dua. Saya kira ia boleh dilakukan dalam sederap tindakan, di mana ianya boleh juga berlaku apa yang dikatakan parallel ataupun sekaligus, ya, digarap keseluruhannya. Kedua-dua kehendak itu, kerana ia boleh membawa sekaligus, yang saya maksudkan, ya, dengan keterlibatan pakar-pakar, ya, keuangan Islam daripada luar negara, ya, sama ada secara firma mereka maupun secara perkongsian bijak ataupun perorangan pengamal peguam itu. Ia juga boleh sekaligus membawa transfer of experience, expertise, ya, dan teknologi juga, ya. Jadi tidaklah perlu kita tunggu dulu bahawa kita dah kuat baru kita bersaing, tetapi lebih bijak kalau kita lakukan sekaligus, yang dengan kedatangan mereka itu, ya, berlaku interaksi, berlakunya, ya, transfer, dan semua itu akan dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Tan Sri Di-Pertua, saya ingin teruskan sikit ulasan saya dalam perkara ini. Saya kembali kepada perkara yang menjadi teras pindaan ini, Tan Sri Di-Pertua. Teras pindaan ini adalah menumpu kepada memajukan hub keuangan Islam antarabangsa di negara ini. Namun saya perlu merakamkan di sini, di Dewan yang mulia ini, Tan Sri Di-Pertua, bahawa wujud persepsi yang kurang baik sebenarnya terhadap produk-produk Islamic finance, dengan izin, ya, produk-produk keuangan Islam yang kita keluarkan, yang kita terbitkan selama hari dalam amalan Islamic finance dan banking di negara kita ini. Ya, saya menyebutkan secara lebih khusus, ya, dan perkara ini saya mungkin ada sikit pendedahan. Maka saya amat khawatir andainya, ya, keupayaan ini tidak kita benar-benar jana dan kita seterusnya baiki segala persepsi negatif ataupun persepsi buruk, khususnya daripada pengamal keuangan Islam daripada Timur Tengah. Tan Sri Di-Pertua, saya mendapati mereka punya masalah menanggapi dan menerima beberapa Islamic produk kita, Tan Sri Di-Pertua. Khasnya dalam produk yang pertama-tama kita jana sedikit waktu dahulu, dengan istilahnya murabahah di Islamic cost plus financing, ya. Ini membawa ini sedikit teknikal perbahasan ini. Ini membawa kita kepada satu keinsafan, bahawa kalau benar-benar kita mau menjadi hub keuangan Islam antarabangsa, maka compliance, ya, compliancy kita, ya, adalah mesti ke tahap yang tidak diragukan oleh mana-mana, tidak diragukan dan dapat dipertahankan. Ya, cost plus financing ataupun murabahah yang diperkenalkan sedikit waktu dahulu sudah tidak menjadi
popular berbanding satu masa dahulu. Kerana cost plus financing ini ada unsur ribawinya, unsur ribanya. Kalau kita mau benar-benar mengamalkan kewangan Islam, jangan hanya pada nama dan pada apa yang dikatakan sebagai kosmetik, perubahan-perubahan, pindaan-pindaan kosmetik saja. Pada nama dan pada pengistilahan. Dulunya cost plus financing, hari ini murabahah. Tetapi pada sifatnya apabila kita mengambil keuntungan, ya principal plus profit, tetapi profit itu berbeza-beza mengikut masa yang diberikan pinjaman itu, ia sudah masuk kepada maksud riba. Kerana ia mengambil perhitungan time value for money. Ini di perkara yang dipertikaikan oleh pengamal-pengamal syariah, kewangan syariah di luar negara, khususnya daripada Timur Tengah, Saudi dan sebagainya. Lalu dengan itu, kita sangat dikritik dalam hal ini, dan oleh kerana itu, ya kalau kita lihat kepada instrumen-instrumen yang lain juga, kita dapati bahawa bukan kerana kewangan Islam tidak menerima akan debt transaction, tetapi debt transaction itu mesti berdasarkan asset base. Ia perlu ada underlying asset yang jelas, dan inilah menyebabkan ya pertikaian tentang derivatives dan yang lain itu adalah sangat dipertikaikan bagaimana ia boleh diislamkan atau how it could ever be Islamized. Jadi oleh kerana itu dalam usaha kita untuk menjadi satu hub kewangan Islam antarabangsa nombor satu, the leading hub, saya kira wajar bagi pengamal kewangan Islam dan khususnya bagi mereka yang melaksanakan dan memerhatikan di apa itu dengan izin